Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam Legasi Emak, kurma daging pujaan. Hari ini saya akan cerita tentang asam pedas meniti 14 hari. Kenapa 14 hari? PKP, 14 hari duduk rumah, masak saja. Okey, sebelum kita terus bercerita tentang asam pedas, saya ada cerita sebelum ini masak lemak cili api. Kita lihat imbasan video sebelum ini. Dalam Legasi Emak, buku tu tajuk saja. Buku di depan ni tajuk saja. Kurma daging pujaan. Cari resepi kurma tak ada. Sebab dia nama. Okey, itu kesilapan saya mengatakan bahawa resepi kurma daging pujaan tiada dalam buku Legasi Emak kurma daging pujaan, tapi sebenarnya ada, dikongsikan oleh Puan Nurul Ashikin Ngadiso, muka surat 216. Tak tahulah macam mana saya tengok buku tu, cari masak lemak cili api, cari tengok-tengok apa yang ada, apa-apa yang boleh saya masak, asam pedas ke apa saja. Saya tak terjumpa tentang daging kurma pujaan, tak terperasan, jadi saya kata tak ada. Sebenarnya ada, itu saya minta maaf lah. So Puan Nurul Ashikin jangan marah ya. Okey, kita terus kepada tujuan asal kita, iaitu cerita tentang asam pedas. Saya akan masak asam pedas toman dengan daun kesum dan apple hijau. Ya, apple hijau. Kenapa? Sebab dalam peti ais saya cuma itu saja yang ada. Sebenarnya terung atau bendi. Okey. Mengapa saya nak masak asam pedas? Dalam buku Legasi Emak kurma daging pujaan, Puan Rohaida Yun telah kongsikan satu resepi asam pedas tautan kasih. Muka surat 73. Saya modify sedikit, cerita rasa saya sendiri ataupun apa yang ada, bahan yang ada di rumah. Jadi itulah bahan-bahannya. Yang pertama, lada kering, bawang besar, bawang putih, kunyit hidup dan halia. Ini ditumbuk. Kemudian bahan-bahan yang lain, air asam, serai, daun kesum, bawang besar, terung atau bendi, dan sedikit lada lah. Tu cili api 3 biji saya letak tu, merah. Serai tak ada di sini sebab memang ketika saya nak masak tu ketiadaan serai lah. Inilah bahan-bahan yang dikongsikan oleh Puan Rohaida Yun. Cuma saya tambah nombor 6 tu cili api, dan saya tukar bendi kepada apple hijau. Langkah pertama, rebus lada kering dan buang bijinya. Kemudian ditumbuk. Kalau kisar pun boleh, mesin kisar. Biasanya lada dengan bawang segala tu dicampur dengan halia, dikisar. Tapi saya lebih suka tumbuk lah, sebab sikit saja. Tumbuk, pakai PPE tu tangan. Pakai PPE warna biru tu, jangan tak pakai, nanti tangannya pijar. Dengan tumbuk ni kita boleh buat asing. Lada kering asing, ditumbuk asing. Kemudian bawang merah, bawang putih, halia tu kita boleh tumbuk asing. Jadi nanti masa kita tengoklah macam mana kita buat apabila kita buat asing ni. Kalau mereka yang pakai kisar atau blender, pakai mesin pengisar, dia campur semua sekali dan basah, ada air. Mesin blender tu mesti ada air. Tak bolehlah kisar kering. Dan Puan Rohaida bercerita dalam resepinya ada bawang merah yang dimayang. Tapi saya tak buat yang itulah sebab saya dah asing. Lada dengan bawang saya dah asing. Okey, seterusnya panaskan kuali. Pastikan kuali dah panas, dah kering. Jangan letak minyak ketika kuali basah. Apabila air bercampur dengan minyak, nanti kalau minyak dah panas, dia akan letup-letup air. Masukkan bawang merah, bawang putih, halia tadi yang telah kita tumbuk. First kita masukkan itu setelah minyak panas dan digaul sehingga naik bau.
agak garing sedikit ya, garing bukan gosong. Gosong tu hangus. Okey. Setelah garing dan naik bau bawang-bawang tadi tu, kita letak lada kering yang telah kita tumbuk tadi. Dia agak kering sebab kita tumbuk. Maka kita perlu letak sedikit air lah. Tetapi sebelum tu kita gaul bagi lada tu macam sedikit kering lah, ada naik sedikit bau. Jangan lama-lama, nanti hangus tak sedap. Kemudian letak sedikit air dan gaul supaya dia mesra antara bawang yang telah kita garingkan tadi tu dengan lada yang baru kita masuk tu, supaya dia satu lah. Dan kita gaul, jangan henti, jangan ada yang tertinggal, jangan ada hangus. Dan tambah air. Okay. Serai, di manakah waktu masukkan serai? Ketika letak bawang tadi, tapi saya tak ada serai dan saya tak letak lah. Serai juga boleh diletak waktu sekarang ni lah, ketika bawang dengan lada itu bersatu dalam kuali yang panas. Apabila lada atau bahan-bahan tadi dah masak, dah sedikit gelap warnanya dan minyaknya pun dah naik, nampak berkilat-kilat, dah boleh letak air asam. Air asam. Air asam ni, asam Jawa lah, saya pakai asam Jawa Selatan. Orang Selatan memang banyak pakai asam Jawa. Kalau di timur ni, belah Gerik ni, saya tengok ramai yang guna asam keping. Asam keping. Okay, asam Jawa tu naklah ditapis supaya ketika menikmati asam pedas tu nanti taklah tergigit bijinya, mengganggu kenikmatan. Setelah masukkan asam tadi, gaul lah. Digaul sehingga dia mendidih. Disebabkan kita menggunakan kuali, pastikan tepi kuali tu jangan sampai dikering. Jangan dikering atau hangus. Tu bersihkan tepi-tepinya tu selalu. Kena kerap bersihkan. Kemudian kita lihatlah kalau air ataupun kuahnya tak cukup air, kita tambah lagi air. Memang saya buat kali ini kuahnya lebih. Kuahnya lebih sebab nanti saya nak bagi dua. Separuh tu saya akan tunggu dia sejuk dan saya akan bekukan dalam peti ais. Jadi 2-3 hari kemudian kalau saya nak makan asam pedas lagi, tinggal panaskan dan letak ikan. Tapi taklah sampai 14 hari straight asam pedas je. Okey, dan setelah air mendidih, masukkan daun kesum. Dan kalau ada kantan, letak kantan. Dan ada juga orang yang letak daun kunyit. Kemudian apabila dah letak daun kesum, gaul sebentar dan letaklah ikan. Itu saya letak ikan 3 ketul saja, kepala ikan saja. Mana badannya dah masak, lemak cili api sebelum ni. Setelah mendidih, ikan dah masak, masukkan bendi. Kalau Rohaidah cakap dalam resepi Rohaidah, bendi. Ataupun orang letak terung. Tapi saya tak ada semua tu, saya letaklah apple hijau. Kebetulan tinggal 2 biji dalam peti ais. Jadilah asam pedas, toman, daun kesum dan apple hijau. Okey juga apple sebab dia ada masam-masam. Sesuai dengan asam pedas tu lah. Ada apple hijau ni, dia ada masam-masam. Okey, setelah nampak apple tu separah masak atau sudah masak, matikan api. Dah boleh cedok lah. Masukkan dalam mangkuk, hidang. Kemudian apabila sudah tak begitu panas, bukan lagi takat didih, kita taburkan garam secukup rasa. Garam ni orang kata tak elok kalau kita didihkan. Sebab itulah saya letak garam tu asing. Selepas cedok masuk dalam mangkuk, baru saya letak garam. Manakala yang tertinggal dalam kuali tu biar dia sejuk, nanti saya nak bekukan. Apabila saya panaskan nanti beberapa hari kemudian untuk masak yang lain-lain, ikan ataupun udang dan sebagainya, maka tanpa garam waktu dipanaskan kembali. Itulah yang dikongsikan oleh Puan Rohaidah Yun. Tapi saya dah ada sedikit modify, ubah ikut apa pendapat saya. Saya bukan pro masak sebenarnya, tapi teori-teori yang saya agaklah saya ubah cara penyediaan dan bahan-bahan apa yang saya ada. Itulah dia. Asam pedas meniti 14 hari. Bahannya banyak, kuahnya banyak, ikannya sikit sebab saya nak asingkan kuahnya tu dan bekukan. Dan kenapa diasingkan garam ataupun masukkan garam kemudian? Supaya saya tidak mendidihkan garam
apabila nak panaskan kuah itu nanti untuk masak berikutnya, shortcut masakan cepat. Dan wallahu alam lah apakah fakta garam tak boleh dididihkan atau auta, wallahu alam. Okey, insya-Allah selepas ni kita akan, atau saya akan kongsikan lagi entah apa yang ada lagi dalam legasi emak kurma daging pujaan tu, entah apa yang ada dan apa ada di sekeliling rumah saya tu. Saya akan cubalah masak lagi dan kongsikan lagi. Dan tergantung juga kepada PKP lah. Kalau dah tak PKP, mungkin dah sibuk sedikit urusan-urusan hakiki. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.